Yo guys, and welcome to video. Benda pertama sekali yang korang akan fikir bila aku sebut sebuah telefon flagship, apa dia? Harga dia RM5,000 ke atas, betul tak? Jarang sebenarnya untuk sebuah high-end flagship untuk capai that 4,900 contohnya. Agak susah sekarang sebab sekarang semua dah start produce and buatkan kita rasa resah. Nak beli pun tunggu berbulan-bulan untuk dapat, and ada sampai kena bayar monthly lah kan untuk dapat flagship yang korang idam-idamkan, especially untuk high-end flagship. So sekarang ni aku nak kurangkan beban korang untuk pilih. That is, aku kurang sikit cakap pasal telefon ni. Flagship entry level. Apa maksud entry level? Boleh kata dia pakai prosesor yang sama macam yang high-end yang aku cakap tu, harga RM5,000 ke atas. Tapi yang ni harga bawah daripada RM4,000 tau. Bukan bawah RM5,000, bawah RM4,000. Ada yang RM3,500, ada yang RM3,000, dan ada juga yang RM2,999. Jenama yang aku rasa macam patut aku ketengahkan dekat sini adalah, yelah, untuk korang dapat senang dekat kedai, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni dengan Honor Magic 5. So ni adalah entry level flagship yang korang patut fokuskan kalau tak nak spend dekat high end RM5,000 ke atas tu and dapat all those features. So benda ni adalah satu device yang korang mungkin tak akan perasan sebab dia tak promote sangat. Yang dia nak promote sebenarnya ataupun rahsia dia adalah dia orang nak korang beli high end flagship. Yang ni kurang tau. Susah korang nampak dia promote untuk entry level flagship, tapi dia ada sebab harga dia bawah RM4,000. Alright, disebabkan benda tu, aku sendiri nak korang tengok dan bandingkan mana satu yang patut korang beli. Sebab dua-dua telefon ni sebenarnya harga dia sebelah-sebelah aja. Alright, benda pertama sekali yang korang akan tanya dalam channel ni bila cakap pasal sebuah smartphone adalah dia punya prosesor. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, dia punya prosesor adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang mana dipakai 12GB RAM, dan untuk dia punya storage pula adalah 256. Untuk RAM tu sebenarnya dia boleh pergi atas sampai tambah 12GB RAM. Honor Magic 5 ni dia pakai Snapdragon juga, that is Snapdragon 8 Gen 2. Yang ni latest, tapi yang ni pun boleh kata sebelah-sebelah juga, pakai 12GB RAM, dan juga boleh tambah sampai, kalau tak silap aku, 4GB RAM sahaja. Lepas tu untuk dia punya storage sudah tentunya sama juga, that is 256GB. Aku rasa korang still akan cakap ada beza dekat situ, Fazli. Aku tak nafikan, tapi korang tak akan dapat compromise ataupun korang tak akan dapat pengurangan dari segi performance. And then benda yang akan sama obviously kau akan dapat adalah dia punya Android version. Dua-dua telefon ni sebenarnya dia pakai Android 13 tau. Untuk orang yang fokus untuk dapatkan latest software update and latest security update, akan dapat dekat version kali ni. Lepas tu korang akan dapat operating system custom daripada kedua-dua jenama ni sendiri, that is yang ni ColorOS, yang ni pula MagicOS. Sekarang kita pergi dekat dia punya kicker. Perbezaan yang agak ketara untuk dibandingkan antara kedua telefon yang aku cakap ni. Kedua-dua telefon ni actually ada kamera yang hampir sama je dia punya main sensor, tapi korang akan nampak perbezaan dari segi dia punya telefoto dan juga zoom lens. So untuk kamera dekat sini dia still pakai pack 50MP untuk dia punya main sensor, tapi perbezaan yang agak ketara adalah dia punya telefoto. Telefoto yang ada dekat Oppo Reno 10 Pro Plus 5G adalah 64MP, yang mana untuk Honor Magic 5 dia pakai 32MP, dan juga dia pakai sensor yang a bit kecil daripada Oppo Reno 8 Pro Plus 5G. Apa yang kau perlu tahu juga adalah Oppo dia dapat pergi sampai 3 kali zoom, yang mana yang dekat Honor hanya dapat pergi 2.5 kali zoom. Yang ni pula pakai periscope telefoto tau. So yang mana korang akan dapat the best performance untuk dapat detail yang lagi bagus bila cakap pasal sebuah telefoto ataupun periscope punya lenses. So untuk dia punya wide kedua-dua 50MP ni dapat perform dengan flying colours. Apa yang kau nampak, apa yang kau dapat snap, apa efek yang kau letak akan dapat performs really well. And white balance yang aku suka dekat sini, color calibration antara keduanya akan buatkan gambar korang nampak sangat-sangat cantik. Benda yang aku kurang cakap sikit pasal dia punya main sensor ni, obviously dia punya distortion still dapat correctkan within the software itself, tapi untuk post processing akan dapat rasa beza. Anything pasal color accuracy, korang akan lagi suka yang ada dekat Oppo, tapi Honor Magic 5 pun is not bad and close dengan apa yang Oppo dapat buat. Cakap pasal dia punya zoom lens ataupun lebih tepatnya adalah telefoto, nak lagi accuracy adalah dia punya periscope lenses yang ada dekat Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni. Korang akan suka dengan dia
dia punya composition, sebab korang tak akan pergi balik dekat editing untuk recomposition korang punya gambar untuk nampak lagi fokus dan nampak lagi detail. Dan kebanyakan orang yang tangkap gambar biasa yang ada dekat 50 megapiksel ataupun wide biasa ni akan perlu composition ataupun recrop balik after korang tangkap gambar. Dekat situlah datangnya boleh pergi jauh bila pakai sebuah periscope camera yang ada dekat Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni. Instead of pergi dekat lenses yang biasa je, telefoto yang boleh pergi sampai 2.5 kali zoom sahaja, yang mana dekat Oppo boleh pergi sampai 3 kali zoom untuk dia punya periscope camera. Dan apa yang korang perlu tahu juga adalah yang ada periscope camera ni is a lot better bila korang nak tangkap gambar lagi jauh. Contohnya, apa yang ada dekat Honor Magic 5 adalah sangat basic untuk korang tanya aku bila tangkap gambar zoom, tapi it's not a bad thing. It's still better daripada korang zoom dekat dia punya main sensor ataupun 50 megapiksel tu. Tapi once dah pergi ke arah periscope, korang akan dapat portrait gambar tu lagi lawa. Sebab apa? Korang akan nampak depth of field tu nampak sangat-sangat real and nampak seakan pakai kamera DSLR. Dekat sinilah kau akan nampak a few layer, contohnya macam depan, tengah dan juga belakang bila cakap pasal blurry ataupun fokus dalam sesebuah gambar tu. Nak maniskan lagi, apa yang Oppo dapat buat adalah untuk dia punya periscope camera ni actually ada optical quality untuk zoom. So contohnya dekat sini dia boleh pergi sampai 3 kali zoom untuk optical kan. Yang ni just 2.5 sahaja. Yang ni bukan periscope. Yang ni adalah zoom biasa. Maksudnya dekat sini, walaupun korang zoom sampai 6 kali, dia still dapat shot yang hampir sama macam korang ambil optical zoom pakai periscope 6 kali tu. So dekat sini dia still digital zoom, but dia punya quality is almost the same dan tak akan dapat compromise. Korang pun still akan suka in terms of dia punya detail dan juga in terms of dia punya color, stabilization, dan tak ada masalah blurry yang ada bila cakap pasal sebuah zoom camera. Selain daripada tu lah kan, kita cakap pasal dia punya charging speed, sebab benda tu is still penting, still essential. Nak tengok bagaimana dia boleh fokuskan untuk sebuah entry level flagship ni, sama ada letakkan apa yang ada dekat atas ataupun still nak buatkan kelainan in terms of dia punya charging speed. So, untuk Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, dekat sini dia akan pakai bateri yang besar juga, that is 4700 mAh. Honor Magic 5 dia pakai 5100 mAh. It's slightly bigger daripada sebelah kan ataupun kawan dia. Tapi apa yang korang perlu tahu juga, penting juga adalah dia punya charging speed. Dekat sini kita fokuskan dekat yang paling tinggi. That is untuk Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, dia boleh pergi sampai 100 watt untuk charge telefon korang. Untuk Honor Magic 5 dia boleh pergi sampai 66 watt sahaja. That is dia punya super charge. 66 lawan 100, mana satu yang korang akan prefer in terms of dia punya charging speed? Obviously akan pergi dekat 100 watt kan. So dekat sini boleh charge daripada 0 sampai 50% dalam masa 10 minit je boleh pakai 100 watt tu. And untuk dekat Honor Magic 5 it's going to be longer than that untuk charge daripada 0 sampai 50%. So basically benda ni it's less than 30 minit untuk charge penuh. Itulah apa yang kita nak bila cakap pasal sebuah charging speed. Bukan dekat kereta je, dekat smartphone pun penting juga. Tapi ada tapi dia dekat sini, sebab orang akan cakap yelah akan rosakkan bateri kan once korang dah pergi ke arah 100 watt. Bagusnya Oppo dekat sini dia fikir juga pasal dia punya pengguna, sebab dia dah letak battery health punya features dekat dalam sebuah Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. This is one of the first untuk letak battery health dalam Oppo punya devices. Even kalau tak silap, Google pun dia tak letak lagi dalam dia punya Android 13 ataupun Android 14 tu. So dekat sini kau akan nampak kau punya battery health sama ada 100 sampailah kepada 80%, perlulah tukar lah kan. Tapi dekat sini Oppo kata walaupun dia dah charge sampai 1600 cycle, which is persamaan sampai 4 tahun kau guna telefon tu, dia still akan dapat at least 80% of battery health. So dekat sini memang Oppo dapat fikir, dapat manage, dapat buatkan bateri dia sepatutnya tahan lagi lama daripada average korang charge laju sampai 100 watt ke atas. Biasanya benda ni kita tengok dekat iPhone je, tapi kali ni dah ada dekat telefon Oppo. Honor dia still tak letak lagi, tapi hopefully dia orang letak.
But so far kalau korang pentingkan battery health, yang ni sepatutnya korang letak dalam korang punya list. Cakap pasal dia punya design pula, kalau dari segi ukuran nampak macam sama je kan, tapi dari segi ketebalan is a bit different, sebab kali ni Oppo dia dah letak sebuah periscope camera. Untuk orang yang tak tahu, periscope camera usually akan buatkan telefon tu akan jadi tebal tau. Bila kau cakap pasal zoom lens biasa je tak ada periscope, akan dapat design nipis. Tapi apa yang kau perlu tahu juga, Oppo dapat manage untuk buatkan dia punya telefon ni lagi nipis daripada yang biasa ada dekat sebuah telefon periscope. So dekat sini dia punya tebal adalah 8.28mm. Honor pula dia punya tebal adalah 7.80mm. And untuk sebuah periscope camera, it's quite impressive untuk dapat kekalkan this kind of level of nipis berbanding yang high-end flagship yang kau dah pegang dah start rasa bulky, dah start rasa macam berat kan bila letak dekat dalam poket. And even kalau nak pegang pun tak selesa. Tapi yang ni still dapat 3D punya shape and buatkan telefon ni selesa lah nak pegang. Other than that, aku still suka dekat dia punya warna dekat sini. Dua-dua sebenarnya aku suka. Black yang berkilat macam ni pun favourite aku. Warna yang macam ni pun boleh kata favourite juga. Just jangan ada tekstur yang pelik-pelik, unless kalau fokuskan dekat sebuah leather finish design. Benda special yang korang akan nampak dalam sebuah telefon daripada Oppo ni adalah bila pakai periscope mestilah nak tunjukkan. So dekat sini korang akan nampak dia ada periscope camera dekat bawah tu. Itulah macam mana Oppo nak tunjuk yang dia orang a bit special daripada yang biasa yang ada dekat Honor Magic 5 ni. Nampak beza kan? Dekat sini kau tahu tu adalah sebuah flagship yang bukan fokus dekat kamera biasa je. Periscope pun dia orang fokus juga. So tu je lah apa yang aku fokuskan untuk video kali ni. That is entry level flagship is still an impressive kind of specs untuk korang dapat kan. Bawah RM3,500 is a no brainer untuk korang pergi ke arah high end dah. Yang pergi harga RM5,000 tu and korang dapat pun macam rasanya tak perlu sangat pun kan. So sekarang korang dah boleh listkan telefon-telefon ni untuk masuk, untuk letak dalam kau punya poket. Tak perlu macam bayar mahal sangat and tak perlu nak tunggu lama sangat untuk beli telefon entry level flagship berbanding dengan high end level of flagship. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye.